percanggahan fizikal. Dengar betul-betul ya, sebab selepas ni banyak yang kamu nak buat ni. Apa itu percanggahan? Percanggahan merupakan salah satu teknik penyelesaian masalah inventif ya. Jadi percanggahan bermaksud berlaku pertentangan antara parameter ya, parameter. Jadi pertentangan ini menjana idea bagaimana hendak diselesaikan ya. Okey, boleh faham ya? Jadi sebenarnya ada dua jenis percanggahan dalam TRIS ya. Kita dah belajar dah apa itu TRIS ya. Itu percanggahan kejuruteraan ataupun teknikal, dan yang kedua percanggahan fizikal ya. Untuk peringkat kamu tingkat untuk sekolah lagi, kita akan fokus kepada percanggahan fizikal sahaja ya. Contoh tadi cikgu sebut percanggahan ini adalah apa? Ya, pertentangan parameter ya. Contoh ya, percanggahan fizikal pada meja. Ya, ini cikgu ambil contoh yang biasa ada dan ada di dalam buku teks supaya mudah kamu rujuk kembali ya. Okey. Okey, kita ada parameter. Apa percanggahan fizikal dia ya? Okey, saiz. Cuba tulis di ruangan chat. Kalau saiz, apa percanggahan fizikal yang kamu nampak? Saiz. Saya beri contoh yang pertama dulu. Saiz besar, kecil. Ya. Okey. Sekarang ni beban. Okey, anak-anak cuba tulis dalam ruangan chat tu. Apa percanggahan fizikal kalau kita lihat untuk parameter beban? Beban. Okey, boleh tulis. Besar, kecil. Okey, besar kecil untuk saiz. Okey. Syida, sebenarnya antara kita dengan budak dia ada lewat sikit ya. Jadi jawapan dia lewat sikit. Hai. Okay. Ada Cikgu Sufia Sudin ni, kawan baik cikgu dulu. Kawan Kak Izzah ke? Kawan Kak Izzah ke? JU dulu. Boleh join, boleh. Kalau ada apa-apa bagi tahulah, ini pun pelajaran baru saya ni, baru tahun kedua ngajar tajuk ni. Dekatan ngajar dah jawab. Dah jawab, berat dan ringan. Oh, pandai. Okey, lagi satu, ketinggian. Tinggi, apa dia? Tinggi. Tolong jawab. Okey. Sambil itu saya teruslah ya. Tinggi, ketinggian, tinggi, rendah. Ya. Jadi kena ingat parameter percanggahan fizikal ni ya. Okey, kita terus kepada macam mana kita nak mengenal pasti ya. Tinggi, rendah, ada yang dah jawab, pandai. Okey. Tinggi pendek. Tinggi pendek. Dalam bahasa kita tinggi, rendah. Kalau bahasa bercakap biasa pendek lah ya. Okey, masalah mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal ya. Okay, tengok kerusi cikgu beri ni ya. Kerusi ni banyak dalam kelas kita. Ya. Okey, situasi dia, kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Dalam kelas kita tengok ada murid yang tinggi, ada murid yang rendah, tapi kerusi tetap kita lihat saiz yang sama ya. Okey. Apa percanggahan fizikal di sini? Cuba tuliskan di ruangan chat. Dekat sini kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Tolong tuliskan apa percanggahan fizikal yang wujud di sini. Okey. Percanggahan fizikal. Siapa tahu? Saya dah sebut dah tadi. Ada di sini. Biasa kita akan lihat situasi. Sebenarnya situasi ni penting. Situasi yang berbeza menyebabkan percanggahan yang berbeza ya. Okey, kita lihat jawapan. Tinggi, rendah ya. Sebab saya sebut saiz tadi ya. Okey, nampak pula yang ini. Yang ini dipanggil pemisah ketinggian.
Tinggi rendah dream fan. Nah, okey, pandai dia ya. Okey, sebenarnya terdapat 4 kaedah penyelesaian masalah secara inventif ni secara pemisahan. Namun kamu hanya perlu ingat 2 sahaja ya. Kaedah pemisahan ini ada 2, satu dipanggil kaedah pemisahan ruang dan satu lagi kaedah pemisahan masa. Ya. Okey. Tadi kita dah diperkenalkan dengan perjanggaan fizikal, dah tahu tinggi rendah. Macam mana kita nak selesaikan melalui kaedah dia, kaedah pemisahan. Pemisahan ni ada 2, pemisahan masa, pemisahan ruang. Ya, okey. Sebenarnya banyak kaedah dalam TRIS ya. Untuk kamu ini sahaja ya. Okey, jadi kita lihat sekarang ya. Dua. Okey, macam mana kita nak buat penentu kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan tadi? Okey, kalau laju bagi tahu ya. Boleh Syida, boleh? Boleh. Boleh ya. Okey. Okey. Penentu kaedah penyelesaian tadi masalah inventif secara pemisahan. Okey, tak apa, cikgu tunjukkan ni dalam slide ni pun lebih kurang dalam buku teks supaya senang kamu rujuk semula ya. Okey, kita ada 2 objek sini. Kita ada kerusi dan kita ada kemah ya. Kita lihat satu-satu ya. Saya takut kalau kamu baca saja buku mungkin takut tak faham kan? Okey. Farisha jawab tinggi rendah. Betul Farisha ya. Okey. Farisha jawab tinggi rendah. Baik. Okey. Mana tadi? Okey. Contoh situasi. Kita kena lihat situasi ya. Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Okey, yang itu ya. Jadi kita dah tahu dah percanggahan fizikal dia tinggi rendah. Oh, ada yang jawab berat ringan. Bukan berat ringan sayang. Sebab dia saiz ya. Bukan beban. Kalau beban ya boleh berat ringan ya Hamka. Okey, tinggi rendah ya. Okey, soalan penentu kaedah pemisahan. Sekarang ni kita nak tentukan sama ada percanggahan tadi adalah kaedah yang kita nak pilih pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Ya. Okey, kalau kamu dengar macam pelik sikit ya sebab TRIS ni bukan datang daripada negara kita sendiri. Tapi dia banyak membantu kalau kamu faham prosesnya ya. Okey, soalan penentu dia. Yang mana? Tinggi, lawannya rendah ya. Okey. Untuk yang ini nak menentukan sama ada kaedah tadi pemisah ruang ataupun pemisah masa, kita beri dia macam soalan ya. Adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Cuba kamu jawab. Ya. Adakah kerusi tadi dalam kelas perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Ya? Okey. Contoh di sini. Okey. Kalau jawapannya ya, sebab budak dalam kelas ada yang tinggi, ada yang rendah kerusi tu pada waktu yang sama ya. Ya. Kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian dalam kelas. Kalau jawapannya ya di sini, ya, soalan yang kita tanya ni pada masa yang sama, jawapan ya, maka jenis kaedah pemisah yang kita pilih ialah pemisah ruang namanya, ya. Okey, tak apa. Kalau mula-mula tak faham dulu tak apa, dengar dahulu ya. Sebab lepas ni cikgu akan beri soalan-soalan. Tengok boleh faham ke tidak ya. Okey. Pemisah ruang. Ya, yang ini kalau nak tahu pemisahan ruang, kaedah pemisahan ruang, jawapannya ya. Ya. Okey. Sekarang kita lihat contoh kedua, kemah. Ya. Lihat situasi yang diberi. Kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil
semasa disimpan. Okey, boleh faham? Kita pasang kemah di tempat perkemahan perlu besar lah sebab kita nak masuk tidur dalam tu. Ya? Tapi kemah tadi kita kena kecilkan untuk disimpan. Ya? Sebab dia menyebabkan ruangan. Okey, cuba tulis di ruangan cek apakah percanggahan fizikal bagi kemah ini. Boleh Syidah? Boleh. Tak tunggu dia orang jawab nanti. Tunggu jawab ya. Tinggi, besar lawannya kecil. Dia kata besar, betul tak? Kita lihat. Betul. Pandai dah anak-anak ya. Besar lawannya kecil ya. Okey. Yang lagi nak jawab lagi ni. Ada lagi. Izzatu. Bagus. Dream ni siapa dia ni? Hamka pun jawab. Betul. Bagus. Okey, kita lihat sekarang ni. Kita nak lihat dia ni apa ni? Kaedah apa yang kita nak guna. Sama ada pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Ya. Okey. Kita buat soalan dia. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Tolong jawab. Adakah kemah ini perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Tadi kemah tadi perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Jadi soalan cikgu, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Okey, boleh jawab dalam ruangan cek. Siapa dulu? Jawapan ya, tidak. Kata betul tak? Dream ni, siapa nama? Boleh tulis nama? Tidak. Ada BJ. Tak boleh nak panggil nama anak-anak. Nama cikgu tak kenal. Farisha Erina. Tidak. Okey, betul. Tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Jadi kalau yang berlainan ini, yang jawapannya tidak, jenis kaedah pemisahan yang kita gunakan adalah pemisahan masa. Okey, dua perkara ni penting ya. Kita akan buat soalan, kena tahu situasi dahulu, kemudian kita cari percanggahan fizikal dia, kemudian kita buat soalan untuk menentukan kaedah apa. Jadi kita akan lihat, kita akan dapat sama ada dia pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Ya.